Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua murid tahun 4 cerdik? Hari ini kita sambung lagi pendidikan Islam tahun 4. Tajuk apa? Bidang ibadah, sambungan pada minggu lepas. Masih ingat lagi ke? Tak ingat? Okey, tajuk dia Bulan Penyucian Jiwa. Muka 129 boleh semak buku teks. Standard kandungan 4.3 merumus konsep puasa Ramadan dan menghayatinya secara beradab dan istiqamah. Objektif pembelajaran yang hendak dicapai, murid dapat menyenaraikan 6 daripada perkara-perkara yang membatalkan dengan tepat. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan 4 daripada kepentingan puasa Ramadan dengan tepat. Baiklah murid-murid. Okey, kita pergi kepada perkara yang membatalkan puasa. Ada berapa agak-agaknya ya? Perkara yang membatalkan puasa. Okey. Pertama, pengsan dan mabuk sepanjang hari. Gila walau sekejap. Gila walau sekejap batal. Puasa kalau pengsan, kalau sepanjang hari, barulah batal. Daripada bersahur, daripada sahur tak bangun sahur, dia pengsan. Jadi, dia sedar-sedar, orang dah berbuka. Jadi, puasa dia batal. Kalau dia jadi orang gila, dia jadi gila tiba-tiba, walaupun sekejap, batal puasa dia. Okey, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Contoh awak saja-saja pergi korek mulut awak. Tiba-tiba muntah. Jadi batal puasa. Okey, yang ketiga. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Okey. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keempat, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka sama ada makan, minum dan sebagainya. Ingat memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka. Apa rongga terbuka? Hidung ada lubang tu rongga terbuka. Mulut, telinga, apa lagi? Kemaluan, dubur, itu nama dia rongga terbuka. Kalau kamu cucuk, kamu jolok-jolok, benda-benda rongga terbuka, maka batallah puasa. Kalau tak terbuka, mana puasa tidak batal. Contoh cucuk dekat bahu, macam sekarang orang vaksin tu, cucuk kat bahu, tak batal lah. Itu bukan rongga terbuka. Okey, yang kelima, berjimak pada siang hari. Ini bagi pasangan yang sudah berkahwin. Tak boleh berjimak di siang hari. Okey, yang ke berapa? 6. Murtad. Maknanya dia keluar daripada agama Islam. Jadi murtad, batal puasa. Dan yang akhir sekali, haid, nifas dan wiladah. Ni haid lah perempuan ya. Nifas ni darah nifas. Dan wiladah ni beranak. Jadi yang ke-8 ni khusus untuk wanita sahaja. Okey, jadi berapa perkara membatalkan puasa? Ada 8. Jadi kamu kena ingatlah. Okey, baiklah murid-murid.
seterusnya kita pergi kepada kepentingan berpuasa Ramadan. Kenapa penting kita puasa Ramadan? Okey, kita tengok. Okey, pentingnya dari sudut rohani. Rohani ni dalam mind kita. Apa lagi? Pentingnya dari sudut jasmani. Daripada sudut jasmani kita, luaran kita ni, fizikal kita ni. Okey, dan yang ketiga, pentingnya di dalam masyarakat. Masyarakat, apa pentingnya dalam masyarakat apabila kita berpuasa? Baiklah, kita tengok dari sudut rohani dahulu. Okey, apa dia? Mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya kita puasa, kita nak diri kita dekat kepada Allah. Sebab yang tahu kita berpuasa hanyalah Allah. Kalau mak ayah kita boleh tipu, buat berlakon penat-penat kan. Padahal kita minum air. Tapi dengan Allah Ta'ala kita tak boleh tipu. Jadi kita berpuasa ni supaya rohani kita ni dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Nak latih diri kita supaya amanah. Amanah lah. Kita puasa amanah. Tak tipu. Ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga nak jadi kita sebagai seorang yang penyabar. Sabar. Orang puasa ni kena sabar. Okay, kita tengok dari sudut jasmani. Apa kepentingan puasa kepada jasmani kita, tubuh badan kita? Okay, merehatkan organ dalaman badan. Apa organ yang rehat? Perut kita lah. Usus kita ni yang bekerja. Kalau kita tak puasa, usus kita ni sentiasa bekerja memproses makanan yang kita makan. Jadi apabila kita berpuasa, dia bagi kerehatan kepada organ dalaman kita. 11 bulan kita makan. Jadi 1 bulan saja kita bagi organ kita rehat. Okay, apa lagi dari sudut jasmani? Menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Jadi dapat menghindarkan penyakit. Banyak penyakit yang disebabkan oleh perut kita. Jadi boleh tanya cikgu sains, apa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh perut. Okey, dari sudut masyarakat, apa kepentingan dari sudut masyarakat? Mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Nak didik masyarakat kita supaya tidak boros. Bulan puasa sepatutnya berjimat. Tapi kita tengok bulan puasa lah orang ramai buka kedai kan. Ada bazar macam-macam. Apabila ada bazar, banyaklah kita beli. Apabila banyak kita beli, waktu siang hari kita lapar, mestilah rasa nak makan. Apabila dah banyak, dah buka, makan 2-3 kuih dah tak habis. Apabila tak habis, itulah dinamakan membazir. Jadi nak didik kita supaya tidak boros dan tidak membazir. Okay. Yang kedua, kepentingan daripada masyarakat apa dia? Mengikis sifat kedekut dan sombong. Nak kikis, nak buang sifat kedekut yang ada pada kita. Sebab bulan Ramadan kita digalakkan kita menjadi orang yang suka menderma. Digalakkan kita jadi orang yang suka memberi makan kepada orang yang berpuasa. Jadi apabila kita suka bagi makan, jadi sifat kedekut kita boleh buang. Okey, dan yang ketiga, kepentingan dari sudut masyarakat, menyemai perasaan kasih
sayang sesama manusia. Okey. Jadi macam mana nak lahirkan rasa kasih sayang? Macam mana? Kita puasa jadi kita akan merasai bagaimana orang yang tak ada makanan. Jadi apabila kita rasa sendiri laparnya, dahaganya, barulah kita rasa aduh kesiannya umat-umat ataupun saudara-saudara Islam kita yang hidup tak ada makanan. Jadi akan melahirkan perasaan kasih sayang sesama manusia. Baiklah murid-murid, kesimpulannya puasa ialah amalan wajib umat Islam yang memberikan banyak kebaikan. Melalui puasa, umat Islam dapat membentuk akhlak yang mulia. Okey? Jadi itu saja tajuk puasa kita dan ini adalah bahagian yang terakhir di dalam tajuk puasa. Sekian saja daripada Ustaz. Terima kasih kerana sudi mendengar dan menyertai PDPR Pendidikan Islam pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.